Okey, kita nak bawakan satu topik. Saya rasa ramai juga di antara kita yang tahu tentang situasi ini kan. Daripada kita ni asyik cakap simpati, tapi kita ni macam tak ada tingkah laku ataupun tak ada perbuatan kan untuk itu yang selalu berlaku kan sekarang ni, perasan tak? Sibuk nak kejarkan view, sibuk nak kejarkan viral, mereka akan muat naik di media sosial, tapi hanyalah setakat itu sahaja. Di manakah tindakan untuk membantu kan kalau kita melihat kepada yang susah? Itulah maksudnya daripada simpati kepada empati. Ada individu yang kita nak bawakan hari ini bersama dengan anda semua secara maya untuk kita tahu bagaimana mereka ada kesanggupan, kekuatan dan juga komitmen untuk melakukan tindakan, bukan sahaja mengatakan rasa simpati. Kan? Okey, dan kita terus saja ingin bersama dengan Muhammad Hagia Sofia, Timbalan Pengerusi Warga Cakna, dan juga kita akan bersama juga dengan ini yang famous juga ni. Kan? Ini famous. Abang Syakib ni. Ataupun namanya Muhammad Syakib Syamsuddin. Assalamualaikum kedua-duanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu dia. Oh, tema biru ini, geng biru. Okey, kita mungkin boleh mulakan dengan Syakib terlebih dahulu sebab ialah baru-baru ini kita tahu lepas di rumah prihatin sesak dengan keadaan yang cukup tidak patut SOP dan sebagainya, tidak perlu lagi diterangkan. Semua satu Malaysia saya rasa tahu dengan mereka menyaksikan anda antara individu yang membantu ketika itu, dan bukan itu sahaja. Selepas video itu juga ada tindakan susulan yang dilakukan. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagi mereka yang belum tahu lagi apa tindakan yang dilakukan. Okey, Assalamualaikum Malaysia, Assalamualaikum Pat. Salam. Encik Hagia. Hari ini saya tak pakai kain plekat, hari ini saya pakai seluar. Tak nampak. Okey, pasal video tu, kita mulakan dengan, cuba kita bayangkan, video tersebut tersebar amat laju. Satu. Okey. Nombor duanya, semua isi rumah pasti dapat video tu daripada sumber yang berlainan. Betul? Maknanya semua orang sedang share benda yang sama. Maknanya video tersebut mungkin menggambarkan keseluruhan perasaan rakyat Malaysia. Betul? Okay. Jadi sebenarnya saya nak ajak Malaysia untuk sama-sama belajar pasal benda ni. 3 perkara. Nombor satunya, rakyat Malaysia ni sebenarnya disiplin tau. Suruh duduk rumah, kita duduk rumah. Suruh tosak kerja, kita tak kerja. Okay. Yang keduanya, kita semua tak mahu jadi part of the losing team. Okay. Kita tak nak negara kita kalah benda ni. Okay. Kita malu bila kes tinggi. Seolah-olah kita tidak disiplin, seolah-olah kita ni tidak berilmu. Okay. Dan yang ketiganya, kita dah letih dah sebenarnya. Okay. Jadi bila kita lihat situasi macam yang berlaku tempoh hari, okay, kita rasa apa yang kita lakukan ni adalah sia-sia sebenarnya. Macam kita isikan air dalam tong. Tong tu bocor. Tak penuh-penuh, rupanya ada orang bocorkan di bawah. Macam tu perasaan kita. Faham? Jadi Alhamdulillah, selepas kita buat video tersebut, satu Malaysia tersedar bahawasanya benda ini benar, dan satu Malaysia tiba-tiba terus jadi sangat disiplin. Alhamdulillah. Okey, ini antara apa yang dilakukan pada waktu malam dengan meletakkan penanda supaya mereka beratur di mana dan juga jarak dan sebagainya. Ini satu usaha dan juga komitmen yang diperlukan dengan keadaan sekarang ini. Anda menggerakkan satu tim untuk melakukan perkara itu. Bukan semua orang boleh lakukan, yang saya pasti. Ada orang yang mungkin berjiwa sememangnya seperti kalian semualah. Jadi ini antara cabarannya. Mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kita ketika malam itu yang dilakukan. Okey. Impact kepada apa yang kita lakukan, saya dikurniakan tim yang bagus, Alhamdulillah. Kan? Jadi support daripada public juga overwhelming, Alhamdulillah. Jadi ramai yang tanya saya apa impact keesokan harinya. Sangat positif. Terima kasih juga kepada pihak PDRM, terima kasih kepada pihak DBKL yang ambil tindakan segera. Tetapi sebenarnya saya tak nampakkan yang dekat situ. Itu kecil sebenarnya. Yang besarnya adalah selepas video tersebut tular, kalau perasan seluruh negara kita, pihak berwajib dah mula serius dan berdisiplin. Publik juga sudah berdisiplin. Ketua-ketua keluarga juga sudah berdisiplin dan sudah tahu mana bumi dipijak, sudah tahu the gravity of the situation, sudah tahu rupanya orang sedang mati, orang sedang sakit sekarang ni. Jadi kita kena betul-betul bertanggungjawab. Dengan ini insya-Allah Malaysia pasti pulih kembali.
Baik, kita tak mahulah apabila kita dah tularkan video-video ni barulah kita nak sedar dan sebagainya. Saya rasa benda tu harus ada dalam diri masing-masing kan. Okey, kita nak tanya kepada Cik Muhammad Hagia pula. Okey, saya pasti ada juga usaha-usaha yang dijalankan khususnya untuk mereka yang berada di Pantai Timur. Mungkin Cik Hagia boleh kongsikan apa yang mungkin Cik Hagia telah pun lakukan daripada mungkin simpati kepada empati ini. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya terima kasih kepada Fazli dan juga Ani Izzati yang bersama dengan kita, dan yang saya hormati Syakib yang memainkan peranan yang terkenal lah dalam negara kita dengan usaha yang dibuat. Alhamdulillah bagi kami, saya bagi mewakili NGO Persatuan Prihatin Warga Tepi Terengganu, dan situasi dalam keadaan sebagaimana yang berlaku di yang disebutkan suasana keadaan negara kita, dan di atas dasar simpati inilah dan juga empati kita melihat pada situasi yang berlaku, keadaan yang berlaku, kesusahan, penderitaan yang berlaku pada umat Islam dan juga warga negara Malaysia khususnya, yang mana kami membantu tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira status, dan kami fokuskan kepada mereka-mereka yang memerlukan perhatian, dan juga yang kita fokuskan berkenaan dengan persatuan ini, kami lebih fokuskan kepada bantuan kepada mereka yang terpinggir. Yang dimaksudkan dengan terpinggir di sini ialah mereka yang ada kadang-kadang ada sejarah hidupnya, ada sejarah lampaunya, yang apabila berada dalam masyarakat, kadang-kadang mereka ini tersisih dalam masyarakat disebabkan sejarah lampau yang berlaku. Bagi kami, kita cuba membantu, kita ikhtiarkan untuk membantu mereka ini yang memerlukan ini tanpa kita pada sejarah lampau yang berlaku. Baik. Ya. Ini antara usaha yang sangat murni, yang sangat diperlukan satu perasaan yang berbeza untuk melakukan. Cuma saya khawatir, kadang-kadang waktu sekarang ini dianggap ini hanyalah konten. Kan kita biasa dengar ni konten ni nak post kat social media dan sebagainya. Encik Syakib adalah orang yang mungkin boleh menjawab perkataan ini apabila dikeluarkan dari orang netizen dan sebagainya. Sebenarnya ini bila kita tak tunjuk, orang kata kita tak buat, dan bila kita tunjuk, orang katakan ini hanyalah konten saja. Apa komen daripada anda yang sendiri berada pada situasi itu? Terima kasih. Kalau ini adalah untuk konten, saya pasti pakai suit dan juga kasut berwarna merah pada ketika tersebut. Alamak, terasa orang sebelah saya rasa merah. Okey, ya, betul. Saya tak pakai kain pelikat. Okey. Jadi untuk buat benda ni, tak semua orang berpandangan seperti kita. Ada orang yang buat dan ada orang yang cintakan negara, ada orang yang cintakan saudara-saudara kita se-Malaysia. Ada. Ya. Tak semua orang yang buat hanya untuk konten, tidak. Ya, betul. Setuju. Okey, itu dia semangat yang kita mahukan. Ya. Kalau ramai lagi rakyat Malaysia yang mempunyai hati ini, perasaan ini, pastinya keamanan yang kita mahukan. Betul. Kan? Okey, Cik Muhammad pula, kita nak tahu bagaimana kita dalam diri kita ni nak melahirkan ada rasa empati itu. Kalau kita ni nampaklah sesuatu kejadian yang berlaku di depan mata kita. Macam mana? Itu Fazli. Dalam situasi bila kita melihat pada perkara yang berlaku, bagi mereka yang pernah mengalami kesusahan, kepayahan misalnya, saya yakin mungkin Syakib pun sebagaimana yang disebutkan oleh Syakib tadi, bagaimana bagi mereka yang pernah mengalami ataupun melihat penderitaan, kesusahan yang berlaku di sekitar kita. Dan kadang-kadang ada di antara kita yang mengalami kesusahan pada waktu lampau, mendorong kita untuk kita menggerakkan tenaga kita, usaha kita, dan kita berfikir bagaimana untuk kita membantu seboleh mungkin masyarakat kita yang memerlukan bantuan, yang memerlukan pertolongan. Dan kalau tengok kepada situasi yang berlaku pada hari ini, bagi kami Persatuan Prihatin Warga Tepi Terengganu ni di Pantai Timur ni, kami memfokuskan program-program untuk membantu mereka yang memerlukan. Sebagai contoh, program khusus yang kami buat di Terengganu yang kita panggil sebagai gerobak rezeki. Masya-Allah. Yang gerobak rezeki ni maknanya mungkin maksudnya dimaksudkan gerobak rezeki ni ialah kita sediakan satu almari di pusat-pusat tertentu, bahkan di masjid, bagi mereka yang keputusan berkalang. Kita tahu musim Covid ni ada orang yang tidak dapat bekerja, ada orang dengan punca pendapatan. Kita lepas barang-barang keperluan di masjid, di surau dan seumpamanya, untuk mereka ambil. Ini insya-Allah.
Alhamdulillah, Masya Allah, ini satu usaha yang sangat murni. Encik Muhammad, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada lagi mungkin masa yang di lain hari, kita ingin tahu juga apa usaha-usaha murni yang dilakukan. Terima kasih kedua-duanya. Assalamualaikum ya. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, itu dia anak Malaysia yang juga membantu mereka yang memerlukan bantuan. Tapi kalau